Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa alika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Fa'ufili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa alika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayhi wa abu bi Fa'ufili fa innahu illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Biyassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadahu wa rahmanir rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada petang yang berbahagia ini kita lagi sekali dipilih oleh Allah SWT, dijemput untuk hadir ke taman-taman syurga secara atas talian. Majlis ilmu ni adalah taman-taman syurga. Kita perbetulkan niat kita menuntut ilmu di petang yang penuh barakah ni. Selagi mana kita betulkan niat kita menuntut ilmu kerana Allah SWT, maka mudah-mudahan kita dapat fadilat sebagai penuntut ilmu yang mana kita duduk di dalam taman-taman syurga. Fadilat yang besar kita duduk dalam majlis ilmu ini adalah apa? Antaranya adalah mustajab doa. Kita duduk dalam raudah di Madinah, di makam Nabi ini di Madinah, Masjid Nabawi. Antara sebab ramai orang nak masuk, bergeria nak masuk dalam raudah tu sebab apa? Sebab waktu itu adalah mustajab doa. Dan satu lagi, kita berada dalam syurga, taman syurga. Bukan laman syurga. Kalau taman tu dalam dah, laman tu luar. Jadi kalau taman tu kita berada di dalam dah. Subhanallah. Dan kita semua nak menuju ke syurga, semua nak masuk syurga. Kalau tanya, tak ada siapa lagi yang berani sebut saya nak masuk neraka. Gila gamaknya kalau kata nak masuk neraka tu. Takkan ada orang berani nak berkata tentang aku nak masuk neraka. Tak berani. Sebab apa? Sebab dia tahu neraka itu bagaimana keadaannya. Bagaimana dengan ancaman-ancaman yang ada pada neraka itu. Bagaimana basic pengetahuannya sekalipun, dia tahu neraka itu satu tempat ancaman. Tak ada siapa yang nak. Jadi, arti kata lain, kalau tanya nak ke syurga, semua orang nak masuk syurga. Tapi apa tindakan kita? Apa pelan tindakan kita? Apakah amalan kita? Ataupun apakah usaha kita untuk ke syurga? Dan untuk ke syurga itu perlukan usaha daripada kita sebagai hambanya. Antara salah satu usahanya adalah hadir ke majlis ilmu. Hadir menuntut ilmu.
jadikan diri sebagai penuntut ilmu sepanjang hayat. Jadi letakkan diri kita ni sebagai penuntut ilmu sepanjang hayat. Jadi selagi mana kita niat sebagai penuntut ilmu sebagai hayat, mudah-mudahan kita ni termasuklah dalam golongan orang yang menuju kepada majlis ilmu, menuntut ilmu. Dan apa fadilatnya? Kata Nabi SAW mafhum hadis, Allah permudahkan jalan dia ke syurga. Allah permudahkan jalan dia ke syurga. Sebut bab jalan ni sebut bab jalan ni sila jemaah yang mohon taala. Allahumma salli ala. Kita diuji dengan terkandas disebabkan oleh banjir. Tertutup jalan. Allahu akbar. Tertutup jalan. Semalamlah kritikalnya kan. Semalam. Alhamdulillah. Mana yang mengikuti pengajian semalam tu kita sama-sama munajat kepada Allah SWT. Mungkin sebab doa daripada jemaah yang mengikuti pengajian, sama-sama berdoa mengaminkannya. Masya Allah, tabarakallah. Ada tempat-tempat yang mula surut dan ada juga tempat yang masih lagi dilanda banjir. Apapun hujan pada setiap tempat itu, kebanyakan sudah berhenti. Cahaya mentari sudah menyinari kembali. Jadi, tengok keadaan. Terkandas gitu. Di situ tadi saya jalan, saya pusing, saya tengok balik tempat dia, saya lawat kawasan tengok, Masya Allah. Saya cakap apa? Automatik kita jadi pelarian di tempat sendiri. Automatik. Kita jadi pelarian di tempat sendiri. Bayangkan. Orang yang ada rumah akhirnya terpaksa keluar pada rumah. Orang yang nak balik rumah tak dapat balik rumah. Terkandas akhirnya menumpang tempat apa? Rumah Allah. Rumah Allah. Ini pun satu benda. Di saat musibah, benda yang paling besar yang kena buat. Selepas pada ni adalah imarkan rumah Allah tanpa lagi ada alasan yang tidak munasabah. Tanpa lagi ada alasan yang tidak munasabah. Kawasan Ustaz, tak ada kawasan saya dekatlah dengan kawasan tu. Tertutup jalan. Tertutup jalan. Jadi sila jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. So bayangkan, itulah kita pelarian di dunia ini. Kita kat dunia ni shelter saja. Kita hanya sekadar nak menumpang teduh saja. Tempat balik kita nak balik ke syurga. Sekarang ni kita terkandas ni di dunia ni. Ibarat macam banjir itulah sila jemaah yang mohon taala. Maka kalau kita rujuk Al-Quran, Al-Quran pembeza hak dan batil dalam kehidupan. Maka Allah Subhanahu Taala menerangkan banyak. Antaranya ayat-ayat yang menceritakan tentang bahawa adakah kamu tidak berfikir kampung akhirat itu yang lebih baik? Allah suruh kita fikir tentang akhirat. Allah suruh fikirkan persiapan untuk kita ke syurga. Walaupun kita ni tak layak nak masuk ke syurga, tetapi kita tidak boleh menafikan ganjaran Allah untuk ke syurga. Itu ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengganjarkan syurga untuk kita. Untuk orang beriman. Kita beruntung sebab kita jadi orang yang beriman. Allah pilih kita jadi orang beriman. Allah pilih kita menjadi orang Islam. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memimpin dayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Allah pilih kita. Kan kalau kita lihat bagaimana keadaan syurga itu sebagai balasan kepada mereka apa yang mereka telah kerjakan dulu. Jazaan bima kanu ya'malun. Al-Waqi'ah ayat 24. Sebagai balasan kepada apa yang mereka kerjakan. Yakni memang kita kena memikirkan tentang syurga. Jadi dalam Al-Quran, kalamullah, Allah suruh kita ambil tahu tentang kehidupan yang Allah nak tawarkan kepada kita yang kekal abadi. Jadi kita ambil ibrah pengajaran banjir ni. Kita tengok, Masya Allah. Automatik kita jadi bukan tempat kita. Automatik Allah. Jalan tu terhalang. Terhalang. Ada saya share dekat page saya terbaru ni. Itu antara tempat. Itu tempat yang terjejas lah. Itu antara exit way yang utama juga. Setinggi-tinggi air tu. Kalau siapa perhatikan sampai rapat. Itu rasa 10 meter rasanya. Rasa 6 meter lebih. Tiang tu 10 meter. Dia 2 tingkat 6 meter. Sebab itu saya 3 tingkat 9 meter. Tinggi. Masya Allah. Masya Allah. Semalam saya tengok. Ya Allah terhalang. Ya Allah. Air ni. Ya Allah. Tempat yang tak pernah-pernah banjir.
Naik mendadak. Tapi terhalang lah kan. Ceritanya apa? Jalan menuju ke syurga. Jalan menuju ke tempat kita, ke kediaman kita. Masing-masing semua nak balik rumah. Semua nak balik ke rumah. Bila semua nak balik rumah, masing-masing kita ambil. Tu terhalang. Macam tu. Terhalang dan kita terkandas di pertengahan jalan. Jadi, samalah keadaan kalau kita ambil perhatian. Dunia ni menyebabkan kita terhalang, terkandas. Kita sekarang terkandas di dunia. Jadi kita kena cari jalan supaya kita boleh keluar daripada dunia ini dengan keadaan yang selamat. Maka sebab itu kita kena lihat apa gerak kerja kita yang kita kena lakukan untuk mengalihkan halangan-halangan itu. Kalau banjir itu tak ada cara dah. Tak ada cara lah kita nak alihkan air dengan kita bermunajat kepada Allah. Tapi kalau kita nak menuju ke syurga, jalan ke syurga, memang Allah bagi kita. Allah suruh kita lakukan sesuatu. Apa dia? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita berada di dunia ini nak menghilangkan halangan-halangan untuk kita balik ke kampung asal kita. Kampung asal kita ni kampung mana? Kampung akhirat. Allah gunakan dengan jelas dalam surah Muhammad ayat 36, tak silap saya. Tentang Allah bagi tahu tentang keadaan syurga. Itu kampung kita. Buruk macam mana kita pun kita akan balik kampung kita balik. Itu ayatnya begitu. Jadi kita ni buat persiapan semua ni. Kita tengah mohon bantuan juga. Ada banyak tempat tadi saya tengok ada juga yang terkandas lagi mohon bantuan. Untuk alih ke tempat yang lebih selamat, Masya Allah. Kita ni juga kalau kita kaitkan dengan keadaan ini, kita sedang mohon bantuan Allah SWT untuk selamatkan kita daripada fitnah dunia ni. Mohon bantuan kepada Allah SWT. Kita mohon bantuan kepada Allah SWT untuk tidak terkandas di dunia ini, Ya Allah. Antara doa yang kita sering gunakan yang menjadi amalan utama dalam bab kitab Al-Azkar, itu dalam dipanggil doa yang masyhur, yang menjadi doa yang blanket approval, itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa minta hasanat. Itu antara pertolongan. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu dengan kebaikan, Ya Allah. Kebaikan. Kebaikan itu adalah hasanat. Kebaikan yang membawa kita keluar daripada kemelut dunia yang menipu ni. Kita terkandas. Kita ni sekarang ni kita ambil ibrah. Kita petang ni kita ambil ibrah tu rapat dengan apa situasi yang berlaku. Bayangkan saudara-saudara kita yang sedang diuji kesusahan yang terkandas itu, kita doakan Ya Allah, Allah gantikan pahala untuk mereka semua yang sebaik-baiknya. Nah, kita bayangkan itulah keadaan kita, nasib kita yang terkandas. Kita handicap, kita tak tahu, tak boleh nak buat apa. Kita kena cari jalan untuk keluar daripada situasi itu. Dunia ni menyebabkan kita handicap, kita cacat. Kita tak boleh nak orang kata apa, melampau-lampau, tak boleh. Sebab dunia ni ada sekatan dia, ada larangan dia, ada suruhan dia. Jadi kita terperangkap di dunia ini. Jadi caranya adalah kita kena mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaedah dia sedang menyembahkan Allah. Jadi pertolongan itu kita juga baca dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini pertolongan. Ini pertolongan ni. Macam mana jalan yang nak kita keluar daripada sekatan ataupun halangan-halangan yang menyebabkan kita tak boleh balik jumpa Allah? Apa pertolongannya? Pertolongannya adalah ada jawapan dalam suratul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
jalan yang engkau bagi nikmat atas mereka. Siapa yang Allah bagi nikmat atas mereka ini? Itulah orang-orang yang melakukan ketaatan. Muhsinin, melakukan kebaikan. Muttaqin, ini menjaga iman mereka. Man yuti'illaha war rasul. Surah Al-Ahzab ayat 71. Ayat 70-71. Man yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, sesungguhnya mereka telah mendapat kejayaan, telah pun berjaya. Faza fawzan azima. Kejayaan yang besar. Kita hari ini ambil kembali pengajaran. Kita hari ini di dunia ini tempat memohon pertolongan Allah. Bukan tempat lagi untuk kita bersenang lenang bersukaria. Ya, memang kita akan seronok, kita akan dapat kenikmatan kat dunia. Tapi kenikmatan yang mana? Kenikmatan berasaskan kepada ketaatan. Kita nak berseronok dengan ketaatan. Kita nak berseronok dengan kebaikan. Bukan nak berseronok dengan dunia. Jadi kita kena bangunkan ketaatan itu. Allah kata dalam surah Al-Ahzab ayat 70, ayat 71. Kita sekarang ni kena minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolong aku nak beramal. Ya Allah, jangan halang aku untuk beramal. Ya Allah. Terutama amalan yang wajib-wajib. Yang sunat ala kulihal. Buat dapat pahala, tinggal tidak dapat dosa. Ni yang wajib ni. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Berapa banyak kewajipan yang kita tinggalkan. Antaranya apa? Keluarkan diri daripada kejahilan. Keluarkan diri daripada kejahilan. Itu kewajipan. Jahil kita tentang keadaan dunia yang menipu ni. Asyik kena tipu je, tipu tertipah. Tipu kena tipah je. Apa tipah tertipu? Asyik tertipu dengan perasaan. Asyik ikutkan kehendak perasaan. Perasaan ni apa? Keadaan. Nak datang masjid berkira-kira, nak datang masjid berkira-kira, berfikir-fikir. Lala sekali, engkau pergi masjid. Allah buat kita pergi masjid. Berteduh dekat masjid. Wallahi, saya nak tanyalah, agak-agak lah nak buat interview. Tapi tak terbuat pergi tadi. Agak-agaknya lah, kalau kita interview lah orang yang datang tu setiap bulan, niat nak datang masjid ke? Setiap bulan tengah nak keluar pergi bercuti ke, berjalan ke? Allahu Akbar. Ini satu tamparan hebat lah kalau kita tanya dalam-dalam diri kita. Di saat satu perkara lagi dengan isu pentadbiran tu, cerita lain lah. Yang dikabarkan nak kena rapat, so kena ambil masa lagi. Sekarang Allah buat, tak ada fikir lah. Tapi cerita berbalik pada kita sebagai rakyat, sebagai umat ni, yang mana kewajipan kita untuk mengimarahkan rumah Allah ni wajib. Walaupun dengan kekangan, tapi jangan bagi alasan. Kekangan lah. Alasan tu yang tak tahan tu. Masya Allah. Lala sekali ke Masjid Shah Alam juga penuh. Masjid Bukit Julutong penuh tu. Masjid Diraja tu. Ya Allah. Kan? Imarah dah. Dah dia macam kenduri dah tu. Siap makan, minum, duduk kat belakang tu. Allah. Tanya balik. Terfikir kita nak pergi ke rumah Allah. Jadi sebenarnya mahnya mulakan Allah SWT. Kita nak bawa kereta ke masjid tu, Allah punya macam steering tu, macam steering manual tu. Tak ada pakai, apa orang kata apa, bantuan yang terbaru tu, rasanya automatik tu. Steering manual tu, punya berat nak pusing. Kalau ke shopping komplek macam ni, laju sampai. Sekarang Allah tutup. Masjid pula, Allah. Jadi kita ambil pengajaran. Yang pertama kita lihat. Daripada Al-Quran ni sangat-sangat mengingatkan kita tentang hak dan batil. Hak dan batil. Hak dan batil ni apa? Membezakan yang mana benar, yang mana palsu. Masya Allah. Masya Allah. Membezakan yang mana benar, yang mana palsu. Sinan jemaah yang mulakan Allah SWT.
Maka di sini kalau kita lihat, tak ada jarak-jarak SOP dah Ustaz. Ya, Puan Rayu, tak ada dah lah. Nak SOP bendanya orang tengah emergency tu. Allahu Akbar. Kita nak macam tu lah. Memanglah pada asasnya kita ber-SOP. Bukan bermaksud kita menentang SOP. Wallahi, kita tak nak wujudkan persengketaan. Kita tak nak ada wujudkan pertentangan. Kita dengan rakyat dan pemimpin, kita kena ada keharmonian. Tapi ceritanya, dah sampai masanya untuk kita longgarkan ataupun kita kena buat pertimbangan yang waras. Dengan keadaan sekarang yang dah hampir 90% yang ambil vaksin, kan? Dan dalam keadaan yang setengah-setengah tempat itu boleh dan kembali seperti asal. Boleh pula contoh bola sepak, boleh pula walaupun ada. Dia sebut juga SOP dia. Dia pun sebut SOP, tapi penguatkuasaan itu tidaklah ketat sangat. Cuma ada kebaikan dia. Ada kebaikan dia menunjukkan betapa disiplinnya kita, agama kita ni. Masjid adalah antara tempat yang paling disiplin. Islam bukan Islam main-main. Kita sangat jaga pemimpin, sangat jaga umat, cakap dengan masyarakat. Kalau kata jarak, jarak. Kalau masuk ikut ni, kita ikut. Nampak tak masjid? Betapa orang kata apa, ya Allah, tergetipnya. Tergetipnya, ya Allah. Tergetip itu. Jadi sebenarnya hanya mulakan Allah SWT. Ini kita ambil. Sebab tu saya tulis. Tu share nanti tengok. Siapa yang lepas lah tu baca pergi kat page saya tengok. Antara perubahan yang besar mesti kita lakukan setelah musibah ini adalah imarahkan rumah Allah tanpa ada alasan yang tidak munasabah lagi. Kita tak nak lah. Sebab tengok, ajib. Air boleh hilang macam tu dah. Zam, hilang. Allah boleh datang begitu saja, pergi begitu saja. Pertama, kita nak kempen orang datang ke masjid. Yang keduanya, ni kita, diri kita sendiri ni, masyarakat. Kita tak nak jadi masyarakat, mam. Masyarakat. Kita nak jadi orang masyarakat. Kadang-kadang kita, ya masjid pun bagi kelonggaran. Saya tahu ada banyak pihak macam contoh sekarang ni. Emergency saja, masjid bagi kelonggaran. Sama juga dengan yang nak bersungguh datang masjid pun. Kalau ada kesungguhan, maka di situ datang pertolongan. Ketaatan itu tidak pernah menyusahkan. Litashko. Saya jumpa dah banyak kadang-kadang pakcik-pakcik mana ke kan. Saya ada jumpa seorang kawan saya nak haji. Dia sampai susah nak pergi. Kereta kadang-kadang ada, tak ada. Kan? Tapi dalam keadaan PKP dulu tu, lepas dia masuk. Lepas dia, ya Allah. Sebab apa? Kesungguhan dia nak. Dia rapat pula dengan AJK. Yang nak datang tu pun kan. Tunjuk-tunjuklah muka, rapat-rapat lah sikit dengan AJK tu kan. Nampak-nampak lah. Ini yang jadinya. Jadi sebenarnya mahnya mulakan Allah SWT. Baik. Maka di sini kita lihat, kita kena renung. Keadaan masyarakat kita hari ini, adakah masyarakat yang faham tentang membezakan hak dan batin? Pemimpin satu bab. Kita pemimpin, biar pemimpin lakukan hal dia. Pemimpin, itu dia lakukan. Learning kita masyarakat. Kita masyarakat ni, umat ni. Umat ni, apa kita kena buat? Kita kena tunjukkan kesungguhan untuk jalan ke syurga. Okey, baiklah. Sekarang ni kita tengah petang ni kita bincang bagaimana kita nak angkat halangan kita menuju ke syurga. Halangan dia apa dia? Malas-malasan untuk melakukan kebaikan. Kita malas-malasan untuk melakukan kewajipan. Malas-malasan untuk menegakkan yang hak dalam diri kita. Kita malas-malasan untuk membiarkan diri kita di dalam kejahilan. Allahu Akbar. Jadi, sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Maka antara perkara yang kita mesti tumpukan itu apa gerak kerja kita sebagai umat, sebagai hamba Allah. Ya, betul tu Nurul Faizura. SOP tetap SOP, keadaan tetap keadaan. Apa pun halangan keadaan yang terjadi disebabkan oleh mungkin ada pihak-pihak yang gagal untuk memberikan kemudahan.
Tapi soalnya sekarang, di manakah kesungguhan kita untuk melakukan kebaikan? Itu soalannya. Kalaulah tak dapat, katalah tak dapat solat dekat masjid, tak apa, taib, katalah dululah. Adakah kita bersungguh untuk menjaga solat jemaah di rumah? Itu maksud dia. Adakah kita bersungguh-sungguh untuk menjaga anak dan isteri kita bagi seorang lelaki suami? Adakah bersungguh-sungguh untuk memastikan ku anfusakum wa ahlikum nara? Adakah dia bersungguh-sungguh untuk memastikan isteri, pimpinan bawahnya, anak-anak dia itu mengikut segala apa yang telah digaris pandukan oleh agama? Baru-baru ni saya tulis tentang hak sebagai suami. Suami ada hak untuk tahu pendapatan isteri. Isteri tak ada hak untuk tahu pendapatan suami. Hak pendapatan dan juga kelakuan apa bawahan dia. Melenting kawan seorang tu. Saya tak setuju. Ambo cepatnya tak setuju. Saya keluarkan hadis. Saya bercakap berdasarkan hadis. Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu adalah pemimpin, setiap kamu akan ditanya atas apa yang dipimpin. Sebagai suami adalah pemimpin di bawahannya. Dia adalah pemimpin semua pimpinan di bawahnya. Maka kelakuan isteri dia, itulah kalau ada isteri itu, dia kena ada lebih lah usaha dia. Tapi tak apalah, untuk Allah, usaha susah untuk Allah. Dia kena tahu kelakuan anak-anak dia. Kena tahu, bukan kena ambil duit isteri tu. Kita tak, orang kata tak kemaruk pun, tak batak pun duit dia tu. Tu suami kena ada sikap macam tu. Ada sikap macam tu. Sikap yang dipanggil tidak mengharapkan pimpinan, pimpinan bawahan. Dia kan ada stand dia. Allah akan beri kekuatan. Sebab dia adalah main contractor. Projek dapat kat dia. Subcon tu isteri. Jadi kita nak ajar bagi tahu, jangan biarkan isteri tu bersenang lenang, bersandiwara dia. Memanglah suami tak ada hak duit atas isteri itu, kita pun tak suruh jadi suami yang pala duit isteri. Kita tak suruh, Islam tak suruh begitu. Tapi adakah kita boleh lepas tangan? Itu mesti kena pastikan, wahai para suami. Benda ni berat bagi seorang suami. Sebab apa? Memang kalau dengan duit ni memang terkunci mulut kita. Jangan. Di sini ujian bagi seorang suami. Kurang-kurang mengingatkan dia. Kurang-kurang. Abang tak nak duit kamu. Tapi kalau kamu melakukan benda yang lara, beli benda yang sia-sia, abang tak reda. Ni tentang duit dia, biar. Duit dia ustaz. Tak macam mana. Kadang-kadang dia pun tolong saya. Dia bayar saya. Yelah ustaz. Yelah ustaz. Dah. Kalah kita kat situ. Tak boleh. Ni namanya. Ni jalan menuju ke syurga. Jalan menuju ke syurga, kita kena memastikan penguatkuasaan, perintah kawalan perasaan. Kuatkuasakan perintah itu. Sebagai suami, kuatkuasakan tugas sebagai suami. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ustaz, saya tak mampu ustaz. Mampu pada Allah. Usahakan sehingga Allah berikan kemampuan. Dia kena ada kekuatan itu. Dia kena ada bermohon kepada Allah. Berikan kemampuan untuk mendidik para isterinya, anak-anaknya. Menguat kuasa ini saya cerita kewajipan ya. Ini kewajipan. Bagaimana para suami kena mengambil alih tugas memimpin. Tugas memimpin itu mesti ada pada suami. Ini. Sebab kalau suami itu tidak berjaya menjadi pemimpin, maka kebarangkalian isterinya di luar pimpinan. Bila isteri di luar pimpinan, kebarangkalian untuk menjadi isteri derhaka tu tinggi. Bila jadi isteri derhaka tinggi, ini kadang-kadang asbab turunnya balak. Kita tak tahu. Balak bagi isteri derhaka ni cash and carry. Bila kata isteri dia derhaka, bagaimana dengan anak-anak dia? Adakah anak-anak dia boleh diterbiah sebagai anak yang soleh dan solehah? Chancesnya rendah lah. Sebab tumpuan kepada anaknya kurang. Ala kulli hal, jikalau Allah berikan dia petunjuk kepada anak-anak dia, selamat. Kalau tidak, tidaklah. Perempuan sudah bekerja di Saudi Ustaz, receptionist, promoter, cashier, Allah nak juga melihat situasi. Ya, Cikgu Maya. Ini keadaannya. Bila perempuan sudah berada di luar, maka mudahlah hiburan masuk ke dalam. Sebab tu di sana hiburan mudah masuk. Sebab
Hiburan yang paling besar bagi seorang lelaki dan dunia itu adalah wanita. Kalau hiburan tak ada wanita, tak terhibur kita. Dia ada wanita tu terhibur tu. Nampak? Jadi berbalik kepada perbahasan kita. Maka bila kata kita tumpukan, kita kata kita nak hilangkan halangan kita. Ya Allah, jangan adakan halangan untuk aku kembali ke kampung akhirat. Kita tahu kita siapa. Kita tahu kita siapa. Apa kita? Kita siapa? Kita ni mengharapkan pertolongan Allah. Harapkan diri kita memang tak boleh harap. Jadi kita harapkan, ya Allah, jangan ada kesekatan. Kemudian usaha kita untuk melakukan suruhan-suruhan itu. Supaya mudah sekatan itu diangkat satu persatu. Bila kita ada usaha, ada jihad, ada mujahadah. Contoh mujahadah nak jadi baik. Datang dari kita. Allah suruh kita bermujahadah, baru datangnya pertolongan. Sebab tu kalau kita lihat, bagaimana datang pertolongan? Pertolongan datang bila kita bermujahadah, memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu tu penuh dengan jihad, mujahadah. Kita bersungguh-sungguh minta pertolongan. Ya Allah, macam semalam kita doa, ya Allah, mujahadah kan. Dan di antara tanda Allah nak berikan pertolongan, Allah bagi kita kekuatan untuk melakukan mujahadah itu. Beri kekuatan, tahu susah. Berubah itu susah, bukannya mudah. Tetapi kerana susah itulah kita kena bermujahadah. Bila bermujahadah, maka jadilah mudah. Mudah itu datang. Fa inna ma'al usri yusra. Cepat. Tengok. Sampai sangka, tengok-tengok je air boleh hilang macam tu. Itu tempat yang saya tunjuk tu, antara tempat yang main tu. Kalau turun surut-surutlah situ. Tempat yang surutlah juga di sekitar saya lah. Tempat lain yang mungkinlah masih naik lagi. Tapi hujan dah berhenti, surut, kering. Mana pergi air? Ya Allah, mana pergi air? Air pergi mana? Ditelan kembali ke bumi. Kembali kepada Allah. Mengikut kehendak Allah. Jadi, datang. Sebab tu time susah tu cepat datang pertolongan. Sebab kita, time itulah kita kuat mujahadah. Time senang, kita bermudah-mudah. Time senang, kita bermudah-mudah. Bermudah-mudah. Nampak? Sekarang ni kita nak jadikan pengajaran. Kita nak jadikan pengajaran, time mudahlah kita nak bermujahadah, bersusah-susah. Time mudahlah kita nak bermujahadah, bersusah-susah. Kita nak ini memujahadah. Mujahadah ni maksudnya kita nak menunjukkan kesungguhan kita. Contoh, kita nak keluar terhalang dengan air. Apa cara kita? Tak ada cara kan nak keluar. Nak gedah air tak boleh. Jadi kita cari jalan. Ambil bantuan. Cari bot ke. Cari apa ke. Ada jalan. Tapi air tu hilang. Bukan kerja kita. Kita cari jalan untuk jangan terkesan dengan air tu. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Memang keadaan nak berubah ni penuh dengan banjir. Ibarat banjir dengan halangan-halangan ni macam banjir kan. Itu ni susahnya, ya Allah. Tapi kita tetap cari jalan. Untuk tunjukkan kesungguhan, ya Allah, aku nak berubah, ya Allah, aku nak berubah. Antara cirinya apa? Aku akan lakukan suruhanmu, ya Allah. Niat dan ada kesungguhan. Maka begitu, datang pertolongan. Jangan pula dah bermujahadah sedap, mula pula suka tengok keburukan orang. Itu belum mujahadah tu Tuan Syahid. Itu apa kejadah namanya. Orang mujahadah ini dia tak nampak lain dah, dia nampak Allah. Contoh tengah banjir nak nampak salah orang ke? Di tempat banjir nak nampak salah orang ke? Waktu itu tak ada. Waktu itu fikir nak keluar, dia nak keluar daripada banjir minta tolong, siapa nak keluar. Itu nama mujahadah.
Maksudnya ketika kita benar-benar duduk di dalam perjalanan itu, kita nak menuju kepada Allah. Kalau betul niat kita ini menuju pada Allah bermujahadah, maka kita tak ada masa lagi mencari salah. Tak ada cari salah. Yang ada adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Apa saja perkara-perkara yang menjauhkan kita pada Allah, kita akan cantas. Apa-apa cara perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada murka rahmat Allah, mendekatkan pada murka, kita akan cantas. Kita akan teliti, kita akan perhati. Jadi orang yang sentiasa bermuhasabah pula. Orang yang bermujahadah, itu dia akan sentiasa bermuhasabah. Kalau dia masih lagi mencari salah, itu apa kejadah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nur Nurdin, kita salam balik kepada suami. Jangan lupa Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik. Jadi sebenarnya hanya mulakan Allah SWT. Kesimpulan yang kita boleh buat pada petang yang berbahagia ni. Yang pertama, kita ambil pengajaran setiap yang berlaku ini, ada pengajaran dia. Ada iktibar dia. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil liwal wal nahar la ayatil liulil albab. Itu tanda-tanda terdapat bagi orang berfikir. Tila ayatil liulil albab. Jadi kita ambil pengajaran. Apa pengajaran kita ambil? Cara dia tengok. Kita kait dengan Quran, kita tengok macam mana, kita tengok kehidupan. Banjir, kita tengok. Pertama, itu menunjukkan kekuasaan Allah. Kita ambil iktibar inna lillahi wa inna raji'un. Nampak subhanallah. Baik, seterusnya kita tengok. Kita tengok apa? Apa pengajaran aku boleh ambil? Nah, Allah bagi ilham. Di saat kita mencari makna, mencari erti, maka Allah bagi ilham. Apa ilham? Ya Allah, ini aku terkandas ni jalan begini. Terkandas aku, ya Allah, terkandas. Kalaulah begini keadaan aku di dunia terkandas sehingga aku tidak boleh balik ke syurga, Allahu Akbar, rugi besar. Kerugiannya amat besar. Bayangkan jalan yang kita nak lalui, nak balik ke rumah, terkandas. Akhirnya kita jadi seorang yang tiada arah tuju. Kita jadi ibarat pelarian. Automatik jadi pelarian. Maka kalau kita di dunia ini tidak jelas jalan menuju ke syurga, ke akhirat, kita akan jadi seakan seperti pelarian. Ke sana pun tidak, ke sini pun tidak, ke kiri pun tidak, ke kanan pun tidak. Akhirnya pusing-pusing kat situ juga. Akhirnya mengalami masalah yang sama. Sibuk melayan perasaan, sibuk melayan keadaan. Intipati kepada kehidupan itu tidak diisi. Maka dia tidak ada apa-apa tindakan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ada apa-apa tindakan. Bila tak ada apa-apa tindakan, maka dia tidak bertindak. Maka dia banyak membuang masa. Akhirnya dia akan terkandas tanpa ada apa-apa tindakan. Habis begitu saja. Allahu Akbar. Orang yang terkandas, dia tetap akan mencari jalan untuk keluar daripada keadaan itu. Maka kita ni adalah mangsanya terkandas di dunia. Sebab tu kata Al-Imam Hasan Al-Basri Ta'ala, bagi surat kepada Khalifah Umar Abdul Aziz, dunia tempat kecelaan, bukan tempat tinggal. Adam diturunkan sebagai hukuman. Masya Allah. Kita duduk kat dunia ni ibarat hukuman. Kita terkandas kat dunia ni. Jadi kita cari jalan balik, jalan pulang ni. Kita cari jalan balik, jalan pulang. Jalan pulang itu apa dia? Itulah jalan yang menuju kepada ketaatan. Bagaimana nak membincangkan ketaatan? Membincangkan suruhan. Membincangkan larangan. Membincangkan kewajipan. Membincangkan perkara yang menjadi larangan. Dia ni, Tuan Zack, bagi orang mukmin, musibah yang mendatang itu menjadi ibrah dan mengangkat darjat. Bagi orang yang kufar, fasik, kufur, itu menjadi balak bagi dia. Serentak tu Allah buat. Ada hujan yang menjadi rahmat, ada hujan yang menjadi musibat. Rahmat bagi orang yang ingat,
musibat bagi orang yang ingkar. Sama. Allah turunkan sesuatu keadaan itu serentak bagi orang yang beriman, juga orang yang kafir. Bagi orang yang beriman, bertambah keimanannya, wajilat qulubuhum. Dia tengok Allah, dia makin dekat dengan Allah. Dia makin diuji musibah, makin dia nak berubah. Makin diberi musibah, makin dia nak dekat dengan Allah. Nah, itu mengangkat darjatnya. Ada orang dia bagi musibah, makin jauh daripada Allah. Makin tak nampak tindakan-tindakannya. Makin dia berbicara soal keadaan lagi. Ini banjir. Ni sebab tak betul ni. Ini ada hujan ni turun. Dah ada bantai ke hujan pula. Ini. Akhirnya apa perubahan dia? Tak ada. Sama juga macam tu. Maka ini menjadi balak bagi dia. Hati-hati jangan sampai kita salah menyingkapi ujian sehingga bertukar menjadi balak. Hati-hati. Baik, sidang jemaah yang Allah Ta'ala, saya kira cukup setakat tu dulu. InsyaAllah, ya betul tu Cikgu Maya. Cari pembimbing. InsyaAllah anda akan tidak terumbang-ambing. Cari pembimbing, InsyaAllah anda akan tidak terumbang-ambing. Orang yang gagal membimbing, dia hanya mendatangkan kebimbangan. Hanya duduk masih ada kebimbangan, maka dia tak ada pembimbing. Orang yang ada pembimbing, insyaAllah dia terhindar daripada terumbang-ambing. InsyaAllah. Macam kita semalam, insyaAllah Alhamdulillah, Allah bimbing kita. Duduk sama-sama, 500 orang munajat. Masya Allah. On the spot. Dan kita pula, Alhamdulillah Allah dah bagi kita izin ulang hari-hari. Bukan time semalam baru nak kelang kabut, baru nak berdoa. Dah, kita dah buat lah. Dah buat hari-hari setiap malam. Jadi saya jemput kepada semua istiqamah. Kita jadilah antara frontliner juga. Sama-sama kita berazam untuk menjadi frontliner untuk menjaga amalan ini, amalan munajat. Dia kena selalu, dia bukan ad hoc. Dia antara mafhum hadis. Kalau kita ingat Allah time senang, Allah akan ingat kita time susah. Itu yang sepek dah. Jadi time sebelum datang musibah, ingat Allah. Datang musibah, tuk minta cepat pertolongan sampai. Sampai cepat. Sebab apa? Sebab time senang kita ingat. Dia kalau time susah baru nak ingat, insya-Allah. Insya-Allah pertolongan sampai. Tapi takut kita lah susah nak yakin. Kita lah susah nak yakin. Itu kita bimbang. Allah sentiasa Allah sentiasa membantu hamba-hambanya. Masya-Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah itu saja. Terima kasih kepada pihak penganjur, Encik Zul kita dan semua jawatankuasa Surah An-Nur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bantu kita. InsyaAllah. Malam ni, temu janji kita juga. Kita munajat, sambung munajat lagi. InsyaAllah, sebagaimana keadaan masih belum stabil dengan betul-betul, kita terus munajat kepada Allah SWT. Khair, itu saja. Mohon ampun maaf pada saya. Atas kesilapan, kata-kata, tukuran bicara dan penyampaian, hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan perbahasan kita. Aku luqali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih, kafarah dan surat Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shawab. Wallahu a'lam bis shawab. Takbir. Allahu akbar.